Dan Zahid Hamidi pula bawa UMNO ke dalam kerajaan campuran bersama PH. Dan kes dia di mahkamah belum lagi selesai. Jadi tentulah kalau ada sesiapa yang mencabar jawatan presiden, mungkin kedudukan dia tergugat. Suka untuk dia pertahankan. I mean, as simple as that. Jadi untuk menyelamatkan diri, maka apa yang dia buat? Iaitu menindakkan potensi-potensi calon yang mungkin bertanding jawatan presiden, seperti Datuk Isyamuddin, Khairi Jamaluddin dan yang lain-lain. Dan bagi tak nampak agenda dia ni, dia pecah ramai-ramai lah, bukan seorang dua, termasuk peringkat bahagian peringkat ahli dengan berbagai sebab, just to prove that this is nothing to do with personal interest. Tapi pada saya, jawapan saya ringkas, mereka dipecat ni, khususnya Isyamuddin dengan KJ, ialah mereka menjangka mereka ini akan mencabar jawatan presiden dan timbalan presiden. Ialah bila dah pecat, kenalah bagi alasan. So alasan ni bolehlah dibuat. Orang kata mau 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Kalau nak disebut banyak kesalahan-kesalahan pemimpin UMNO yang perlu dipecat, bukan setakat Isyamuddin dan KJ, ramai lagi yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Haila Rashid, dalam Kata Sumber edisi 2 Februari 2023. Sebentar tadi, anda baru saja menonton komen panas mengenai UMNO daripada Presiden Putera, Datuk Ibrahim Ali. Pejam celik dah pun masuk Februari dan kita boleh lihat macam-macam kejutan dari UMNO. Dari pemilihan agung UMNO sampailah pembersihan UMNO baru-baru ini. Jika disingkap sejarah kepimpinan UMNO sejak ditubuhkan pada 1946, parti itu sebenarnya tak pernah sunyi dari krisis dan masalah dalaman. Jadi untuk membincangkan lebih lanjut tentang hala tuju dan survival UMNO, malam ini kita bawakan tajuk Bersihkah UMNO? Untuk tahu bersih tak bersih, telus tak telus, kita bawakan orang kuat UMNO sendiri, iaitu Datuk Kamal Amir Hijaz. Apa khabar Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haila, apa khabar? Saya sihat walafiat. Teman-teman saya dalam live saya ni pun dah ramai nak bertanya macam-macam soalan mereka bertanya. Tapi so saya haraplah teman-teman bersedia sebab bersama kita nanti ada Profesor Amri, Dr. Awang. Dr. Awang. Jadi kita akan mengupas soal ini. InsyaAllah kita akan cuba memberi pencerahan sejujur mungkin. Tapi pentingnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Sebab kita adalah warga cinta damai. Okey, baik Datuk. Semangat Datuk. Jadi seterusnya, untuk dapatkan pandangan pakar, kita bawakan penganalisis politik Dr. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Doktor? Apa khabar Datuk? Salam pula Doktor. Ya, sihat. Alhamdulillah, Doktor nampak you put on weight lah. Selalu juga. Doktor, I tengok you put on weight ni. Kenapa ni? Zaman perpaduan ni, Iya, balik daripada perang baru-baru ni. Enak sekali ya. Ya. Terima kasih Doktor sebab sudi bersama kami. Tapi ayolah, Doktor dia still nampak handsome lah. Masih menawan. Okey, jadi sebelum saya mulakan, jangan lupa kepada para penonton untuk like, share, follow, subscribe Sumber Kini. Dan kepada para penonton, anda boleh juga ajukan soalan di ruangan komen kalau ada soalan yang anda ingin tanyakan kepada panel kita pada malam ini.
Jadi untuk tidak membuang masa, saya ajukan soalan saya yang pertama ini kepada Datuk Amir sendiri. Pasca PRU 15 menyaksikan pusingan 360 darjah apabila PH pilih untuk bentuk kerajaan perpaduan. Situasi ini menimbulkan ribut dalam keluarga besar UMNO. Bagi meredakan pergolakan ini, Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi bertindak membersihkan kumpulan yang tak sehaluan. Adakah tindakan ini baik untuk UMNO sebenarnya atau setakat mana tindakan Zahid ini memberi kesan kepada UMNO? Silakan Datuk. Hailah, ada dua perkara yang berbeza yang Hailah utarakan. Persoalan pertama apabila UMNO bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya menekankan prinsipnya kerana dalam prinsip demokrasi walaupun Pakatan Harapan cuma mendapat 82 kursi tetapi ia adalah parti yang majoriti di kalangan minoriti. Itu persoalan pertama ya. Jadi apabila sokongan itu dibuat, tak boleh nak marah. Sebab UMNO sentiasa mempertahankan prinsip demokrasi. Haira. Yang kedua, soal pembersihan ini sebenarnya bukan satu hari. Saya boleh katakan dah setahun dah bercakap. UMNO perlu melakukan pembersihan sebab dalam UMNO itu sendiri, walaupun kita kalah pada pilihan raya 2018 dulu, yang ke-14, parasit ini masih wujud lagi. Peringkat awalnya kita menjangkakan mereka akan meninggalkan UMNO apabila berlakunya lompat katak, langkah Sheraton dan sebagainya. Tetapi mereka masih ada lagi. So bila kita menghadapi musim pilihan raya, saya menekankan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden pertama sekali mesti melakukan islah dalam kepimpinan. Islah itu adalah kita merubah wajah-wajah pemimpin supaya dapat yang muka-muka baru. Sebab selama ini rakyat pun rasa bosan melihat tingkah laku dan juga sikap, malahan banyak persepsi yang buruk dilontarkan pada UMNO. Bukan kerana UMNO itu Haira, tetapi kerana pemimpin-pemimpin tersebut. Alhamdulillah hari ini bila dilakukan pembersihan itu pun belum bersih lagi. Saya rasa Profesor Awang akan bersetuju dengan saya, Doktor, bahawa masih ada lagi, bukan tak ada lagi. Dan saya rasa biarlah nak cuci ni, orang kata kalau cuci UMNO ni kain yang ada banyak teruk sangatlah sekarang ni. Ibarat kain putih yang bertumpuk sana, bertumpuk sini. Nak disental kuat-kuat nanti koyak rabak pula. Jadi perlahan-perlahan itu dilakukan pembersihan lah. Ya. Okey, terima kasih Datuk. Jadi kepada Dr. Awang, situasi ini ada yang mendakwa sebagai tindakan Zahid mahu menyelamatkan kerajaan perpaduan. Umum tahu kalau UMNO diterajui selain Zahid, landscape politik negara akan berubah sekali lagi. Boleh Doktor komen hal ini? Silakan Doktor. Okey, terima kasih yang dihormati Datuk Amir, Haira dan penonton sekalian. Kalau kita lihat situasi politik semasa ataupun contemporary sebelum berlakunya pembentukan kerajaan perpaduan, kita lihat ada isu iaitu menandangi SD, 10 orang yang menandangi SD untuk mencalonkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tapi ini bukanlah satu yang baru. Sebelum itu ada perjanjian daripada mereka dalam kerajaan dulu, dalam UMNO juga yang dalam perjanjian tu antara lain mencadangkan calon Perdana Menteri sekiranya menang ialah Tan Sri Muhyiddin. Bukannya dari UMNO atau sebagainya. Ini agak pelik. Sebelum itu kita lihat ada juga perjanjian-perjanjian yang didedahkan, termasuk dari segi peruntukan Perdana Menteri sendiri yang disalurkan ke bahagian lain. Soalnya isu ni telah lama seolah menjadi rahsia umum yang diketahui oleh orang ramai. Jadi tentulah situasi ini berbeza jika orang lain yang mengambil alih UMNO. Cuma saya ingin nyatakan tadi, saya ingin tambah apa yang diperkatakan oleh Datuk Amir, bahawa yang kita nak lihat, kita perlu bukan lihat UMNO semata-mata, kita perlu lihat parti lain dalam di negara ini. Kita lihat bagaimana misalnya Dr. Mahathir dan Mukhriz dipecat oleh
bersatu oleh Tan Sri Muhyiddin. Bagaimana PKR memecat Tiang Chua, bagaimana PAS memecat yang mereka tidak setuju. Dari awal misal dia Husam Musa dia pecat sampai ada berapa yang kategori. Ini semuanya ialah untuk menguatkan parti. Adakah kita kata ia tidak baik untuk bersatu? Dan kita lihat prestasi bersatu selepas itu. Jadi begitu juga prestasi PAS. Kenapa apabila UMNO bertindak demikian, ia seolah menjadi isu besar. Kalau kita nak katakan ia satu isu besar, sudah pasti selepas pemecatan tersebut dekat Masjid Negara, sudah pasti puluhan ribu penyokong mereka. Pasti. Itulah kita punya benchmark dia, kayu ukurnya. Saya tak boleh tukuk ni, Dato' Amir sudah gelak. Tapi tak apa, saya berhenti dulu ya, Aira. Ya. Okey, Dato' Amir ada nak menyampuk ke? Ada nak Yes, bila Dr. Awang bercakap soal mesti beramai puluhan ribu di Masjid Negara, itu peristiwa waktu pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada jawatan Timbalan Presiden. Sebab kerana waktu itu pemecatan itu dilihat bahawa adanya elemen-elemen politik yang untuk kepentingan orang-orang tertentu. Jadi saya bersetuju dengan pandangan doktor tadi bahawa keriuhan itu tak sebagaimana kerana yang dipecat itu mereka sudah ada pun talian-talian yang membolehkan mereka sepatutnya dipecat lebih awal lagi. Cuma saya nak menjelaskan lagi, naratif yang Dr. Awang bagi tadi adalah tentang perjanjian awal. Itu bukan antara Presiden UMNO dan bukan antara UMNO. Itu adalah perjanjian yang saya tak nak kata apa, perjanjian sulit, yang terdedah, yang bukan lagi, dan telah menjadi bukan lagi rahsia umum. Semua orang tahu bahawa perjanjian itu bukan direstui oleh Majlis Tinggi UMNO, bukan ketetapan UMNO. Ia hanyalah merupakan perjanjian individu tertentu, bukan UMNO per se. Sebab saya nak jelaskan tadi, sebab saya ketawa dari itu bila mendengar Dr. Awang kata kalaulah pemecatan itu dilihat tidak betul, tentulah ada perarakan di Masjid Negara, ratusan ribu orang. Itu peristiwa 28 September 1998. Tak begitu, Doktor? Ya, betul. Jadi itulah suasananya, bagaimana impak kesannya terhadap masa. Maknanya apabila berlaku je pemecatan, dan bukan seorang, pemecatan itu ada berapa orang yang dipecat, ada yang digantung. Tapi barangkali esok hari Jumaat, barangkali mungkin ada, kita tidak tahu. Tapi kita lihat bagaimana respon daripada media sosial itu sendiri. Kita lihat respon media sosial itu, ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Tapi kita perlu meraihkan demokrasi. Maknanya sesiapa saja bebas untuk menyatakan sokongan mereka, terutamanya mereka dalam parti. Kita lihat daripada luar itu, macam suasana itu macam pergolakan, gocakan ribut dalam cawan, orang kata. Jadi situasi ini bukanlah situasi yang begitu meruncing, situasi yang merimaskan hingga menyebabkan bursa saham pun jatuh. Setakat ini nilai wang pun setakat ini okey saja kan? Atau dari segi nilai pertukaran wang apa sekali, kadar currency kita pun okey setakat ni. Jadi saya kira apa yang berlaku itu adalah lumrah. Lumrah dalam politik. Yang datang dan pergi. Patah tumbuh hilang berganti. Saya kira dalam konteks, dalam UMNO sini ada sejarah mereka sendiri. Saya ingat Dato' Amir pun terlibat dalam gerakan politik 1987. Saya difahamkan. Jadi kita lihat apakah gerakan-gerakan tersebut membesar seperti itu. Akhirnya gerakan tersebut menjadi cair apabila berlakunya tindak balas lagi oleh Dr. Mahathir misalnya. Kalau kita lihat sejarah, malah kabinet lagi orang kata lagi keros suasananya. Separuh kabinet kepimpinan Dr. Mahathir ketika itu dibuang, disingkirkan oleh Mahathir. Kononnya ada berlakunya leaking, lakunya pembocoran rahsia kerajaan kata Dr. Mahathir ketika itu. Sedangkan kita lihat tidak ada pula pemecatan MKT beramai-ramai. Separuh dari MKT itu sendiri. Kalau kita bayang apa yang dilakukan Dr. Mahathir.
Maknanya perkara ini menunjukkan beberapa perkara. Yang kedua, kita lihat Presiden agak lebih berhati-hati. Yang kedua, saya kira ia pasti menunggukan masa ketika yang sesuai. Dia tahu masa mana sesuai untuk bertindak, bukan menggunakan platform pilihan umum untuk seolah-olah berkempen untuk pemilihan parti misalnya. Jadi saya kira Presiden orangnya matang, diuji dengan pelbagai gerakan untuk sebenarnya cuba menjatuhkan, menyingkirkannya sejak beberapa tahun yang dulu. Tapi kita tak tahu apakah rahsia beliau, tapi ternyata tindakan-tindakan cuba menenggelamkan, melemaskan beliau masih lagi timbul bangkit. Jadi itulah saya kira kekuatan yang ada pada Presiden. Sebab itu saya kira saya perlu mengatakan bahawa seorang pemimpin yang berkualiti, yang bermutu itu harus berani membuat keputusan, harus berani bertindak dan juga harus berani mempertahankan keputusan. Selain itu, pemimpin itu juga tahu untuk waktu bila untuk bertindak dan tidak semua tindakan-tindakannya dapat dibaca secara mudah. Jadi strategi itu tidak didedahkan kepada umum tapi memberikan kejutan daripada semasa ke semasa. Jadi saya kira pengalaman beliau sendiri apabila berlakunya PRN sebelum PRU dulu. Berlaku juga bagaimana beliau sendiri seolah-olah dipinggirkan, dipulaukan dan kita lihat bagaimana suara MKT, suara parti itu kurang dipedulikan, kurang diambil kira dalam apa-apa keputusan kerajaan sebelum ini hingga apabila beliau meminta supaya PRU diadakan seawal bulan Mac tahun lepas, saya kira seolah-olah suara itu seolah cuba dibisukan. Sebaliknya dilengah-lengahkan, sebaliknya cuba untuk membuat pemilihan parti diawalkan. Tapi still kata strategi Presiden itu nampak beliau dimatangkan oleh pengalaman, dimatangkan oleh macam mana tentangan orang terhadap beliau menjadikan beliau menjadi lebih matang dalam tindak tanduk politik. Saya kira pengalaman beliau dalam berpolitik itu sudah lama. Jadi saya kira itu juga membantu beliau untuk memastikan beliau dapat melakukan sesuatu untuk parti. Dan perlu ditekankan, kita lihat di sini, kepentingan parti mengatasi kepentingan individu-individu tertentu. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Jadi, Datuk, Doktor ada menyebut berkenaan dengan perpecahan 1987. Jadi, bagi Datuk sendirilah, adakah UMNO akan mengulangi perpecahan 1987 itu bila terdapat berapa krisis dan konflik dalaman macam ni? Silakan, Datuk. Ya, baiklah. Dia perkara yang beza. 1987 dengan 2023 satu perkara yang cukup jauh berbeza. Amat jauh. Tapi selalu saya tekankan, leaders must make decisions. Tiap-tiap ada permasalahan, mesti ada keputusan yang perlu diambil oleh seorang pemimpin. Pemimpin tak boleh membiarkan semua masalah itu terbiar. Kalau tidak ada keputusan, dia bukan seorang pemimpin. Sama ada keputusan itu baik atau buruk, dia harus memikulnya. Itu saya tegaskan berkali-kali. Leaders must make decision. Pemimpin mesti membuat keputusan. Dan pemimpin juga mesti dilihat tegas. Dia tak boleh loleh sana, loleh sini, ya, Doktor. Bagi saya melihat atau berlaku 1987 dengan 2023 ini dua perkara yang berbeza. Kerana waktu itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu dilihat, disingkirkan. Bukan kerana dia membawa parti atau mencerca parti ataupun menghina parti ataupun mau merobekkan UMNO itu sendiri. Itu hanya merely on saya selalu katakan hearsay, tuduhan dan sebagainya yang perlu dibuktikan. Tapi keputusan yang dibuat, kita semua tahu cara, style Dr. Mahathir, dia memang dia firm, dia nak berkeputusan, dia nak pecat, dia pecat lah. Tetapi untuk 2023 ini, permintaan ahli begitu ramai, sebab itu begitu banyak surat-surat, laporan-laporan yang dikemukakan kepada Lembaga Disiplin UMNO
berhubung dengan tingkah laku mereka yang baru dipecat. Saya tak mau bercakap lebih soal peribadi mereka lah, saudara. Tetapi saya melihat bahawa UMNO ini berada dalam krisis yang begitu tinggi kesan daripada mereka ini perbuatan. Bagaimana pilihan raya disabotaj, bagaimana sepatutnya kita menghormati suara parti, tak sepatutnya kita melakukan langkah syariton, tak sepatutnya kita melakukan langkah itu langkah ini lagi. Seharusnya setiap parti bila kita dalam keadaan yang kalah. Terima hakikat ini apa Haila, UMNO bertanding 2-0, 2-2 dalam keadaan yang cukup tempang. Kita kalah, kita daripada 52 kursi, kita cuma mampu mendapat 26 kursi. Tapi dalam keadaan begitu masih ada dilihat usaha-usaha mahu membawa UMNO kembali dalam suasana yang sebegitu. Saya nak bagi tahu bahawa antara UMNO dengan Parti Peribumi Bersatu ini adalah dua entiti yang cukup berbeza yang tidak mungkin adanya satu penyatuan. Tidak mungkin akan bersatu. Kerana sebab itulah muafakat nasional hancur. Kerana UMNO tetap dengan kesannya sebab kita tahu matlamat bersatu untuk memastikan UMNO ini dikebumikan, dikapankan. Berbeza dengan Parti Pakatan Harapan. Ada sejarahnya, boleh refer balik, boleh bertanya juga bahawa waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun beliau tidak menjadi Perdana Menteri, tidak menjadi Timbalan Perdana Menteri, tidak berada dalam kabinet, tetapi ada usaha mahu mematikan UMNO dan beliau waktu itu bertindak tegas menyatakan bahawa beliau tidak sama sekali bersetuju UMNO ini diharamkan. Jadi kita melihat ada dua perkara yang berbeza. Sama ada, sebab itu kadang-kadang kita harus melihat sama ada you nak berkawan dengan musuh ataupun nak berkawan dengan pengkhianat. Ataupun apakah kita mengekalkan gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Orang yang sikapnya, sering kali mereka bersikap papat di luar, rencung di dalam. Kita bukan tak boleh nak menyantuni orang kata cari bulu ayam. Boleh, tak ada masalah. Itu yang diamalkan oleh Presiden sekian lama. Dengan apa yang berlaku, saya tak mau sebutlah orang itu orang ini. Tetapi waktu mereka melakukan kesilapan, dimaafkan. Bila ada pertandingan Presiden dulu, orang itu bertanding, lepas tu dimaafkan, di-offer jawatan sebagainya. Tetapi apabila dilihat masa bertanding saat-saat akhir, beliau mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bukan sahaja dilihat tidak sepatutnya, malahan boleh membenamkan UMNO di hati rakyat. Akhirnya depreciates of trust yang dialami oleh UMNO juga boleh kita katakan berasal daripada mereka. Ini keadaannya Haila, yang saya merasakan sewajarnya pemimpin mengambil tindakan begitu semata-mata untuk membersihkan UMNO. I don't know, saya tak tahu macam mana pandangan Profesor Dr. Amir. Dr. Awang. Oh, Dr. Awang, sorry. Ya. Ya, ada soalan. Okay. Dr. Awang ada nak mencelah ke? Yang isu apa benda ni? Yang mana satu yang nak saya celah? Oh, bukan. Mengenai dengan adakah situasi UMNO sekarang ni akan mengulangi perpecahan 1987? Oh, okay. Balik pada soal asal. Saya kira apa yang berlaku baik tahun 87, baik 1997, itu perkara situasi yang berbeza. Apa yang pentingnya, setiap peristiwa itu mempunyai hikmah-hikmah tertentu. Peristiwa yang menjadi hikmah pada 1987 apabila kumpulan Tengku Razali ini tersingkir daripada UMNO, kita dapat lihat terdapat kumpulan-kumpulan baru yang muncul yang menjadi pemimpin masa depan. Di situlah nama-nama pemimpin lain lebih menonjol seperti nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apabila berlakunya pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita lihat ada hikmah di sebaliknya, iaitu ia memberikan alternatif kepada masyarakat di negara kita untuk membuat pilihan. Walaupun PKR waktu itu 2004 apabila bertanding cuba tinggal satu kerusi, tapi sekarang ini boleh mendapat kerusi yang kuat besar, 80 lebih kerusi yang membolehkan mereka menjadi Perdana Menteri. Itu hikmahnya, memberikan alternatif kepada rakyat Malaysia. Yang kedua, peristiwa ini juga memberikan muka-muka lain yang untuk memiliki tangga politik mereka. Kalau tidak kerana
pemecatan, ya, kita lihat dari segi sudut lain, ya, kita lihat adanya Pak Lah berjaya menjadi Perdana Menteri, adanya Datuk Seri Najib Tun Razak misalnya menjadi Perdana Menteri. Jadi maknanya terdapat juga pemimpin-pemimpin lain yang sebelum ini kurang diselahkan, kini terselah dan mereka berjaya menjadi Perdana Menteri. Soal kerajaan jatuh, kerajaan naik, kemudian prestasi kerajaan mula itu tak apa. Tapi yang saya cuba tunjukkan bahawa terdapat pemimpin pelapis yang lain muncul. Sama juga dengan apabila berlakunya pergantungan dan pemecatan. Kita lihat, kalau kita nak lihat kita nak lihat pro kontra dia pelbagai. Tapi dari segi lihat kita cara secara optimisnya kita boleh lihat ada muka-muka baru yang kita lihat perlu diberikan perhatian. Misalnya Isham Jalil misalnya, seorang pemimpin muda yang bukan saja berkelayakan tapi begitu setia dengan parti, jatuh dan bangun bersama parti, tidak mengkritik parti melalui saluran terbuka walaupun kita tahu dia banyak bercakap dalam saluran yang tertutup misalnya, menghormati pemimpin parti dan sebagainya. Itu antara hikmah yang kita boleh lihat misalnya. Ataupun ada barisan pemimpin pertengahan yang kita dapat lihat yang boleh diketengahkan. Misalnya Datuk Seri Khalid Nordin misalnya. Ataupun Datuk Zamri Kadir misalnya. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam politik ni patah tumbuh hilang berganti. Anak-anak muda yang lain seperti Dr. Muhammad Akmal Saleh dari Melaka misalnya. Yang pemimpin pertengahan lain. Kita ada Azalina, kita ada Datuk Noraini Ahmad misalnya. Jadi bagaimana kita lihat di sebalik peristiwa itu mencetuskan peristiwa lain. Untuk katakan ia berpecah, saya kira apabila berlakunya apa yang dikatakan satu bentuk pembersihan berfasa-fasa itu, saya kira ia merupakan satu fasa. Selepas pembersihan, ia sepatutnya diikuti dengan fasa pemulihan. Selepas fasa pemulihan, ia sepatutnya diikuti dengan fasa kebangkitan. Selepas fasa kebangkitan itu, ia sepatutnya diikuti dengan fasa penyatuan seluruh keluarga besar UMNO ini. Saya kira perkara inilah perlu dilihat secara dinamik dalam konteks parti UMNO. Bahawa tindakan-tindakan ini bukanlah satu tindakan yang sangat luar biasa. Tindakan ini pernah dilakukan seperti saya beritahu tadi. Bersatu pun memecat Dr. Mahathir dan Mukhlis. PAS pun pernah memecat Kusam. PKR pun memecat Tiang Chua. Kesemua ini menjurus untuk apa? Satu, pembersihan. Kedua, untuk memulihkan. Kita untuk kebangkitan. Ketiga, untuk menyatukan sesama mereka. Kalau parti-parti lain boleh buat sedemikian, mengapa tidak UMNO? Jadi kita perlu memberikan keadilan yang sama terhadap apa yang berlaku dalam parti UMNO. Ya. Okey, baik, terima kasih Doktor. Doktor, ramai yang memuji dan meminat dengan rumah doktor hari ini ya. Dia handsome hari ni, dia handsome hari ni. Ya. Dia handsome hari ni, betul. Okey. Okey, jadi soalan seterusnya saya tujukan kepada Dato' Amit. Adakah tindakan Zahid ini akan berjaya mengekang pergolakan dalaman UMNO? Ada sentimen yang menyatakan situasi ini sebenarnya mewujudkan situasi Zahid kuat tapi UMNO makin lemah. Cuba komen sikit Dato'. Terima kasih Abni Haila. Isu ini sebenarnya yang marah ni bukan orang UMNO. Bukan ahli UMNO peringkat akar umbi. Yang bermasalahnya orang dari parti lain. Mereka yang berada di luar dan mengharapkan UMNO terus dikocakkan sebab mereka ada langkah-langkah tertentu. Sebab mereka ada agenda settingnya yang sebab cuba dengar kenyataan daripada pimpinan PAS mengatakan kerajaan perpaduan boleh bertahan sampai 6 bulan. Ada yang mengatakan paling lama pun 3-4 bulan. Macam-macam yang cuba lakukan. Jadi apabila pemecatan ini berlaku, penggantungan ini berlaku, ini macam handbrake yang tak dijangka oleh mereka. They are travelling, mereka membawa kereta pada kelajuan 160 km sejam, tiba-tiba kena handbrake melekat tu,
terpelanting keluar. Itu keadaannya. Jadi soalnya bila you katakan apakah Allah, cuba lihat nanti. Sekarang ni musim pemilihan di peringkat cawangan. Dah ramai dah pun ni yang nak bertanding. Terdapat lebih kurang 10 orang menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib Presiden UMNO. Dah lebih kurang 7 orang, 5 orang nak bertanding jawatan Ketua Pemuda. Ada 3 orang menawarkan diri untuk bertanding jawatan Ketua Putih UMNO. Malahan Kak Jad yang dulu yang tidak lagi megang jawatan dalam pergerakan wanita pun bercita-cita nak bertanding jawatan Ketua Puteri, Ketua Wanita. Artinya rumah UMNO masih lagi kukuh dan utuh. Cuma yang dilihat pemain-pemain media sosial yang bukan ahli UMNO. Kita pun tak tahu, kadang-kadang mereka menyerang menggunakan nama, pelbagai nama. Kita tak tahu sama ada mereka, apakah mereka itu ahli UMNO. Bila mereka menyuarakan suara itu suara UMNO. Tidak. Ini kemudian ada pula yang hiasi, kadang-kadang yang tidak berjawatan. Bukanlah kita mengatakan jawatan itu penting, tetapi suara akar umbi itu penting. Kita nak dengar, sepatutnya mereka menyatakan, saya Amir Hijaz daripada Cawangan, Kuchai Lama, dalam UMNO Bagas Putih. Saya nak bagi pendapat saya, 1, 2, 3, 4. So, you kena menjelaskan diri you. Tapi yang nampaknya, kebanyakannya penembak curi. Memanglah sekarang ini musim media sosial sudah pun mengganti tempat, surat berantai, surat layang, dah tak ada lah, tak ada keperluan. Semua ini berlaku dalam media sosial. Jadi, muka buku dalam media sosial ini berterusan dan orang melihat apakah itu benar. Sebagaimana kata doktor tadi, bahawa keadilan perlu diberi pada UMNO. Parti-parti lain juga memecat ahlinya. Parti PAS ada berlaku pemecatan, parti keadilan. Tapi kenapa riuh sekampung ni? Ini bukan riuh sekampung ni, Haira. Ini dah jadi riuh seantero dunia. Apakah kesalahan bila kita merasakan orang buat silap, dijatuhkan hukuman? It's very simple bagi saya. UMNO tetap kukuh, ahli-ahli akar umbi, mereka tetap mendengar dan menanti. Satu demi satu. Dan sekarang ni baru mereka melihat bahawa Presiden UMNO benar-benar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melihat batera UMNO ini masih lagi intact. Dan paling penting, selalu saya katakan, batera UMNO ni perlu dibersihkan tiang serinya daripada parasit, daripada segala pacak, segala lintah, anai-anai yang mau merobek. Sebab itu, apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Presiden, UMNO akan melakukan pembersihan. Ini soal apa salahnya kita nak bersih rumah kita? Banyak sawang-sawang, anai-anai, sampah sarap yang selama ini duduk bawah kapet. Sekarang ni kita nak bersih. Sebab, bagaimana kata doktor tadi, selepas berlaku pembersihan, kita akan kukuhkan balik, kita padukan balik ahli kita. Sebab, lepas saja rumah dibersih, kita nak sambut air raya. Itu pandangan saya, Haila. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Jadi, seterusnya, saya tujukan Mungkin kepada saya boleh tambah Dr. sikit. Awang. Saya nak Boleh. tambah. Sila. Saya setujulah. Kadang-kadang apabila kita melihat di bidang sosial itu, dia tidak mencerminkan apa yang berlaku dalam UMNO. Kita tahu sama juga yang menyokong tersebut terdiri yang menyokong ataupun yang menentang pelbagai. Kita kena lihat kebanyakan yang mengambil kesempatan itu, kita tahu tentulah musuh-musuh parti UMNO itu sendiri. Mereka cuba menangguk di air yang keruh. Jadi kita perlu faham tugas parti-parti musuh parti UMNO. Mereka sedang menunggu masa ini. Malah macam-macam kononnya nak menawarkan untuk menjadi tarikan parti dan sebagainya. Ada pula di kalangan yang digantung dipecat, ada pula nak dikatakan untuk akan menyertai parti PKR. Seolah-olah takkan Datuk Seri Anwar Ibrahim senaif itu untuk menerima. Sebab ia boleh menjejaskan keharmonian, kepaduan. Jadi ini merupakan satu bentuk, saya kira satu bentuk propaganda. Satu bentuk yang cuba menakut-nakutkan situasi dalam UMNO. Kita tadi ada kelompok yang dipecat, penyokong mereka, blogger mereka, media sosial mereka, TikTok mereka, tadi musuh parti. Yang ketiga ini tak kurang pentingnya ialah golongan yang tidak berparti. Mereka tidak tahu situasi sebenar apa yang berlaku dalam parti UMNO. Mereka tak tahu pun cerita pelbagai peristiwa perjanjian yang tanpa diketahui oleh MKT, tanpa diketahui oleh kepimpinan parti itu sendiri. Misal mereka tidak tahu cerita itu. Jadi
bila ada episod ini mereka cepat membuat kesimpulan. Jadi saya kira dalam konteks ini literasi politik yang agak kurang mengenai alaman UMNO itu sendiri menyebabkan pihak luar itu membuat pelbagai rumusan, kesimpulan dan tafsiran. Jadi ini penting, tapi tak apa, ini penting untuk dijelaskan perkara tersebut. Mungkin kita tahu kalau dalam WhatsApp ketua-ketua bahagian, WhatsApp negeri-negeri, cawangan dan sebagainya, mereka, berapa peratus kalau kita nak lihat berapa peratus mereka menentang. Ataupun sama kita lihat dalam Perhimpunan Agung UMNO itu sendiri. 2002 yang lepas kita lihat berapa peratus perwakilan yang menolak. Adakah ia mewakili 50% misalnya? Tak sampai. Sekira dikatakan 36 orang saja perwakilan, saya tak pasti. Tapi yang penting ia merupakan suara yang minoriti. Jadi dalam konteks demokrasi, suara minoriti perlu menghormati keputusan yang majoriti. Ya, suara mereka diraikan, pandangan mereka diadu-alukan, tapi akhirnya dalam dunia demokrasi, suara konsensus, suara yang terbesar itu akan diterima. Jadi itulah proses demokrasi dalam parti. Jadi kita tidak boleh mengekang suara mereka. Itu kebebasan mereka untuk bersuara. Asalkan mereka mengikuti etika dan disiplin parti yang sewajarnya sesuai dengan perlembagaan parti. Yang inilah yang perlu oleh mereka yang tidak berparti ataupun kurang mengetahui isu sebenar dalam konteks ini. Sama juga dengan apa yang saya katakan, bagaimana proses pemecatan itu sendiri. Adakah mereka melihat misalnya perkara dalam perlembagaan UMNO yang menyatakan bahawa keputusan MKT itu boleh membuat tindakan-tindakan yang mereka rasa wajar. Ada saya kira 20.4 begitu. Saya lupa, mungkin selepas ini saya saya boleh jelaskan macam mana peruntukan tersebut sama ada tanpa disedari ataupun sengaja dilupa oleh pihak yang menentang keputusan tersebut. Jadi ini perlu diberikan pencerahan oleh akar-akar umbi UMNO supaya memberikan penjelasan yang bernas, memberikan hujah, mencari data berdasarkan sumber khususnya dalam perlembagaan parti itu sendiri supaya orang luar tidak keliru, penyokong ahli parti pun tidak mudah dimanipulasikan. Ya. Betul tu doktor. Jadi bercakap dengan meraihkan pendapat. Jadi terdapat suara reformis antara parti, dalam parti sendiri menjadi ketakutan sebab risau kalau bercakap nanti akan berdepan dengan tindakan. Walaupun Presiden sendiri kata dia meraihkan pendapat, tapi demi membuang duri dalam daging, gunting dalam lipatan, jadi Presiden perlu buat perkara ini. Jadi boleh komen sikit Datuk mengenai hal ini, silakan Datuk. Saya ini Haila perlu ingat ini bukan kehendak Presiden. Saya berkali-kali saya katakan ini bukan kehendak Presiden. Ini suara ahli akar umbi yang mahu dilakukan pembersihan. Ahli akar umbi mahukan adanya islah dalam kepimpinan. Dan sebagaimana yang doktor sebut tadi, bahawa memang ada peruntukan dalam perlembagaan UMNO, perkara 20.4 di mana meletakkan bila tiada Perhimpunan Agung UMNO, kuasa Majlis Tertinggi adalah kuasa pemutus. Tak kisahlah siapa nak cakap apa pun, Majlis Tertinggi punya kuasa. Jadi dalam Majlis Tertinggi itu ada Presiden, ada Timbalan Presiden, ada naib-naib Presiden. Jadi bagaimana katakan ini keputusan Zaid Hamidi? Saya bukan nak membela beliau, tidak. Kalau keputusan dia seorang, tentulah ahli-ahli Majlis Tinggi yang lain akan menentang. Tapi waktu peristiwa itu berlaku, saya difahamkan 4 orang aja yang menzahirkan pandangan. Dan beliau meraihkan pandangan, tak ada pula ambil tindakan. Berapa ramai ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi menzahirkan pandangan. Macam-macam mereka bagi, tak ada pun ambil tindakan. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang telah pun digantung dan dipecat ini sudah beyond mengatasi segala-galanya. Ini menimbulkan rencam dalam UMNO sendiri
sampaikan, saya sendiri mencabar presiden. Saya kata, berapa ekar dada presiden ni, asyik belapang dada saja. Satu, malahan ada pula orang bercakap, presiden ni penakut, tak tegas, presiden tak berani buat keputusan. Jadi ini bukan soal suara-suara, tetapi apa yang dilakukan sejajar dengan mengikut perlembagaan. Ahli parti kalau menyokong parti pembangkang dalam pilihan raya, sepatutnya memang dah awal-awal dah kena pecat. Apatah lagi kalau mereka menyertai parti pembangkang atau menjadi calon parti pembangkang. Yang kedua, kalau ada elemen mereka melakukan sabotaj atau mereka melakukan kenyataan-kenyataan yang boleh merosakkan parti. Okey, jadi saat itu mereka perlu dipecat. Jadi pemecatan ini, pembersihan ini perlu dilakukan. Bukan hanya untuk meletakkan presiden itu berkuku besi, tidak. Tetapi tiap-tiap keputusan itu dibawa dalam majlis tinggi. Kalaupun tidak dalam majlis display parti. Majlis tertinggi is the absolute power. Yang nak dipertikaikan apa hal lagi? Cuma mereka, saya cakapkan tadi, mereka tidak bersetuju pembuangan itu berlaku kerana ada agenda lain. Sekarang nampak 16 tuduhan sabotaj ketika PRU 16. Itu memang jelas, bukan tak ada. Saya sendiri, Haila, waktu musim pilihan raya, saya sendiri pergi. Saya berada di Maran, saya berada di Langkawi, saya berada di Bagan Datuk, saya berada di Tanjung Karang. Saya melihat, saya geleng kepala. Dan di Kota Damansara ni dalam bahagian ini Sungai Buloh, apa ucapan begitu? Bila pergi ke surau, pergi ke masjid, kita solat, orang masjid tanya, apa hal lah calon UMNO ni maki hamun UMNO? Ini ceritanya lawak, Haila, tetapi this is a reality. Jadi kalau tak diambil tindakan, apakah presiden takut? Kalau tak diambil tindakan, sedangkan melanggar prinsip parti, kita dah ada perlembagaan, ikut je lah. Kita mesti patuh pada disiplin. Itulah pandangan saya. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Ya. Jadi, okey, apabila dua jawatan tertinggi tak dipertandingkan dan pemecatan pemimpin-pemimpin utama yang tak sealiran, adakah puak yang tak sealiran ni mampu mengubah dengan hanya pertandingan melibatkan jawatan naib presiden ke bawah? Silakan, Dr. Awang. Okey, kalau kita lihat UMNO ketika tahun-tahun 2013, 2014, 2015, mereka yang memegang jawatan itu sama ada ketua wanita, ketua pemuda, puteri dan sebagainya. Kita perlu lihat sejauh mana mereka yang pernah berada dalam lingkungan kuasa itu berjaya menarik golongan anak-anak muda. Sejauh mana mereka dapat menarik golongan mahasiswa-mahasiswi universiti. Jadi ini akan perkara yang mereka perlu fikir sebelum mereka memikirkan perkara yang terlalu tinggi. Adakah apabila jawatan presiden, timbalan presiden tak bertanding, mereka tak boleh membuat apa yang mereka kata sebagai reformasi ke islah ataupun tajdid itu sendiri. Kalau ini tidak boleh, bermakna ini juga kegagalan parti lain. Adakah parti bersatu juga apabila presiden mereka tidak dicabar nanti ataupun Hadi Awang tidak dicabar, adakah ia menyebabkan parti tersebut hilang pedoman ataupun PKR? Apabila jawatan presiden itu tidak ini akan menyebabkan menyukarkan reformasi. Jadi inilah soalan yang sama kita perlu tanya parti lain. Ini bermakna walaupun jawatan presiden, timbalan presiden itu tak ditandingkan, tetapi kita dapat lihat perubahan yang berlaku itu boleh saja berlaku asalkan ia mendapat dukungan dan sokongan semua. Misalnya, katalah parti UMNO cuba membawa isu mengenai pembiayaan dana politik misalnya, atau pemisahan di antara SPRM supaya tidak di bawah jawatan Perdana Menteri tapi terus kepada Parlimen. Jika inilah yang disokong oleh perwakilan akar umbi sampai ke peringkat
usul tu sampai ke peringkat majlis tertinggi, perkara ini boleh saja dilakukan reformasi institusi misalnya. Jadi adakah ini menunjukkan satu kegagalan? Tidak, ini merupakan satu gerakan yang bersama. Aspirasi, perjuangan, semangat untuk melakukan perubahan itu ialah bermula daripada bawah sampai ke atas, dan pada masa yang sama juga ia boleh bermula dari peringkat naib presiden sampai ke peringkat akaumbi. Jadi hubungan interaksi kedua-dua antara yang peringkat tertinggi hingga akaumbi ke situ ialah saling memerlukan antara satu sama lain. Maknanya UMNO juga parti biasa, sama seperti parti PKR, Bersatu dan PAS. Walaupun jawatan utama mereka tidak ditanding, tapi mereka tetap boleh saja mengemukakan idea menarik apa-apa yang diberikan untuk memastikan pemulihan, pembersihan, kebangkitan dan penyatuan serta menguatkan lagi kedudukan parti itu dalam tempoh beberapa tahun ini. Okey, terima kasih Doktor. Jadi, soalan seterusnya. Pembersihan UMNO kali ini melibatkan figura-figura politik nasional yang dikenali seluruh Malaysia seperti Datuk Seri Syamuddin, KJ dan Noh Omar. Apabila kita lihat pada KJ, beliau adalah antara ikon yang dilihat sebagai penarik undi orang muda. Jadi apakah sebenarnya implikasi yang bakal UMNO dan Barisan Nasional akan hadapi dengan tindakan pemecatan ini? Lagi-lagi, kalaulah KJ dan puak-puak yang tersakiti ini tubuhkan parti baru, adakah mereka boleh sustain dalam politik seperti PM kita pada masa akan datang yang pernah dipecat daripada UMNO ketika dahulu? Silakan Dato' Amir. Ya, Haila, saya sebenarnya tadi malah nak menyebut nama-nama, tetapi bila Haila menyebut nama KJ tu, bagi saya lah, saya rasalah waktu Pak Lah mengambil alih daripada Dr. Mahathir sebagai Presiden Parti, lepas tu dia mengadakan pilihan raya umum. Itulah pilihan raya yang UMNO Barisan Nasional menang sebesar-besarnya. Terbesar. Belum pernah dialami oleh UMNO Barisan Nasional mengalami kemenangan. Malahan, itulah saatnya Parti Keadilan sendiri tinggal satu undi. DAP tinggal 12 undi, 12 kursi saja. Tetapi bila hadirnya Khairi dan kumpulan-kumpulannya yang digelar sebagai The Fourth Floor Boys, apa jadi selepas itu? Merudum, hilang kita punya penguasaan 2/3. Satu. Yang kedua, kalau you mengatakan tadi ikon lah, saya kata banyak orang-orang masih tidak boleh lupa apabila dia boleh mengeluarkan kenyataan. Apakah kenyataan ikon? Kalau tak nak suntik vaksin, kerajaan akan menyusahkan rakyat. Is it kenyataan seorang pemimpin yang punya wibawa? Jangan lupa saudara, dalam soal-soal ini banyak tindakan-tindakan yang dilakukan olehnya sepanjang berada dalam kerajaan. Kalau Haila mengatakan ikon, dia kalau ikon tu macam Dr. Azman, dia tak ada buat silap. Dia beri pandangan dia begini. Tetapi kalau one after another, what type of icon? You dipilih mewakili parti, you maki hamun parti sendiri. Jadi bagi saya tak nampak ikonnya. Saya minta maaf lah Haila. Kita mungkin berbeza pandangan, kita mungkin berbeza pendapat. Tak perlulah. Saya tak nak bercerita lagi lah. Isu tentang vaksin sudah cukup. Sudah cukup. Bagaimana undang-undang ataupun peraturan ditetapkan. Budak jual burger kerana melanggar perintah larangan itu. Yang nak kenakan hukuman sampai 10,000 dan sebagainya. Jangan lupa apa berlaku di Kota Baru, di Kelantan. Ya, banyak peristiwa-peristiwa ini yang kalau Haila katakan sebagai ikon, saya tak mau. Sebab kalau Haila mengundang saya, nanti orang kata saya membalasah KJ. Saya tak berhasrat untuk itu. Tapi saya mengulangi apa yang berlaku. The beginning of the fall apabila dia berada di bersama-sama dengan Pak Lah. Jangan lupa sehingga kan saya tengok pakar yang menuliskan, yang bercerita dalam WhatsApp ataupun dia bercakap dalam live-nya Raja Petra Kamarudin. Waktu itu dia mengatakan bahawa Khairi Jamaluddin Chronicle buka balik Malaysia Today. Begitu juga sahabat saya Datuk Zahrin Mak Yassin. Apa dia kata? Kerajaan 3 beranak. Jadi what type of icon lah kalau Aila mengatakan. Saya tak nampak benda itu. Begitu juga kita tahu bahawa macam saudara Datuk Syamuddin,
Dia adalah keturunannya, atuknya yang menubuhkan UMNO. Kemudian bapaknya pernah menjadi Perdana Menteri. Tapi belum pasti. Saya teringat kenyataan dari pemimpin-pemimpin ataupun guru agama di Indonesia. Dia kata ada kalanya bapaknya seorang ulama, anaknya jadi apa? Bapaknya sentri, anaknya pencuri pun ada. Jadi, saya malas cakap, tak semestinya begitu. Kita mengenang jasa. Bukan kita tak mengenang jasa, kita mengenang jasa-jasa pemimpin terdahulu. Tetapi you tidak boleh berpaut pada jasa orang tua you. You mesti hadir seorang diri. Tapi apa berlaku? Pergi ke Sabah, waktu UMNO Parti Nasional kalah, minta supaya ahli UMNO masuk dalam parti PBM. Begitu juga bawa ahli-ahli parlimen yang dikatakan supaya menyertai PBM. Ini semua mengguriskan hati kita. Tapi waktu itu Presiden berlapang dada terima lagi. Lantik sebagai Bendahari Barisan Nasional. Ingatkan dah selesai lah. Bila-bila kita mengalami kekalahan, sekali lagi buat. Apakah ini boleh dimaafkan? Begitu juga apabila berlaku pemecatan Norma, dia bukannya mulanya bukan dipecat, digantung supaya tidaklah boleh meneruskan aktiviti yang bukan-bukan. Tapi dia kata kalau begini keadaannya baik pecat saya. Itulah keadaannya saudara. Dalam keadaan begini, saya melihat persepsi ataupun naratif yang dibuat oleh parti-parti pembangkang khususnya. Mereka lain tak ada mencari isu. Now sekarang. Sedangkan warga UMNO tak ada usik pun apa berlaku dalam keadilan, apa berlaku dalam parti PBM. Hari ini semua heboh. Tapi warga UMNO diam. Warga UMNO cuma cuit-cuit sikit-sikit saja. Kita tidak menolak ataupun menonjolkan isu bagaimana Suruhanjaya pencegah rasuah membekukan akaun sebuah parti politik. Kita dulu pun pernah kena beku. Tapi mereka meletakkan tidak memaafkan Suruhanjaya pencegah rasuah. UMNO terima dengan lapang dada. Kita tunggu, of course kita minta supaya kalau boleh janganlah dibekukan, ada keperluan dan sebagainya. Tapi mereka kata apa? SPRM adalah satu agensi diwujudkan untuk menekan parti-parti politik. Bagi saya, it is very seditious punya kenyataan, tak sepatutnya. Kita terimalah. Biarlah dia siasat. Kalau betul, betul lah. Yang takutnya apa hal? Ini masalah saya. Doktor, what's your comment? Sebenarnya Malaysia ini ialah satu perkara kita kena terima hakikat lah. Ini berlaku di negara kita. Yang pertama, kita terlalu mengagungkan politik personality. Yang seterusnya, apakah lagi melibatkan politik dinasti. Ini merupakan perkara yang berlaku di negara kita. Sedangkan sebenarnya ramai lagi pemimpin orang biasa, anak-anak biasa yang boleh dicetuskan. Sebab itu, saya suka menyebut beberapa nama seperti saya kata orang-orang biasa seperti Isham Jalil, anak orang biasa, Datuk Khalid Nordin, Muhammad Ahmad Saleh dari Melaka misalnya, Datuk Nuraini, anak-anak orang biasa, bukannya anak siapa anak siapa, menantu siapa, besan siapa. Kita ada jadi perkara inilah yang saya faham bagaimana kita nak membina itu. Politik orang-orang biasa ini, sebagaimana Jokowi misalnya. Ini penting ya. Barangkali Presiden UMNO itu orang rasa dia perlu jadi anak orang besar dulu, baru boleh menjadi presiden. Agaknya begitulah cara berfikir. Ini pengaruh dalam pemikiran politik dinasti dan sebagainya. Jadi sedangkan kita perlu bergerak ke depan ke arah tersebut. Jadi kita perlu bergerak ke depan untuk memastikan sesiapa saja, tak semestinya golongan politik dinasti ini saja menguasai politik. Orang-orang biasa, saya sebut beberapa nama tadi, juga boleh naik dalam politik, diberi peluang yang sama. Lebih-lebih lagi kita mempunyai pendidikan, mobiliti yang boleh anak orang kampung, anak orang biasa di pelbagai tempat untuk naik ke tangga politik. Dan ketika mereka naik, disebabkan mereka tidak ada nama, jangan pula dicantas seorang budaya yang dulu-dulu yang selalu dikatakan takut. Takut itu akan melawan dan sebagainya. Kita perlu belajar menjadi berjiwa besar, anak-anak muda untuk bersama-sama membina negara. Perjuangan kita sepatutnya parti ada sekadar satu saja. Tapi perjuangan kita ialah untuk membina negara. Siapa-siapa saja perlu kita perlu membantu bersama-sama, bekerjasama antara satu sama lain. Sebab dalam hidup ni kita ada 3 musuh. Kita bukannya
bermusuh politik sepatutnya. Musuh manusia 3 perkara. Saya selalu beritahu kepada pelajar saya dalam kuliah. Pertama, musuh kita ialah kemiskinan. Kita perlu hapus kemiskinan sesama saudara kita. Yang kedua, penyakit. Musuh kita nak lawan ialah penyakit. Kita perlu lawan, mencegah penyakit tersebut. Pelbagai penyakit zaman moden sekarang, termasuk penyakit sakit hati, dengki dan sebagainya, hingga kepada penyakit moden dan sebagainya. Yang ketiga juga penting ialah ignorant, kejahilan. Kejahilan itu juga musuh kepada umat kita, manusia, musuh kepada manusia. Sebab kalau kita ignorant, kalau kita jahil, itulah kita terlalu mudah menerima propaganda daripada media-media yang tidak tentu sahihnya. Misalnya propaganda yang disampaikan dalam propaganda politik di TikTok dan sebagainya. Jadi itulah sepatutnya sebagai warga Malaysia, kita perlu melawan 3 musuh tersebut. Selebihnya persaingan kita sepatutnya dilihat persaingan sihat dan tidak sampai melanggar etika dan disiplin sebab mereka sebagai ahli parti. Itu saja. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Jadi, banyak soalan sebenarnya saya nak tujukan kepada panel kita pada malam ni. Tapi, masa mencemuri kita. Dah 1 jam dah kita bercakap dalam diam tak diam. Jadi, sebelum kita berpisah, saya mulakan terlebih dahulu dengan Dr. Awang untuk menggulung diskusi kita pada malam ini. Silakan, Doktor. Okey. Saya ingin merumuskan perbincangan apa yang berlaku dalam UMNO ini sebenarnya ia dipandang dalam pelbagai dimensi. Yang pertama dipandang daripada orang akar umbi UMNO itu sendiri. Tentulah pandangan mereka tidak sama dengan pandangan musuh parti. Jadi pandangan musuh parti itu perlu berbeza. Yang ketiganya ialah pandangan mereka juga tentulah berbeza dengan mereka yang digantung dan dipecat atau kelompok penyokong tersebut. Jadi mereka, kalangan yang menonton kena bertanya, adakah mereka golongan yang mana? Sebagai ahli parti, sebagai orang yang di luar parti. Sebagai ahli parti juga mereka tanya, sudahkah mereka ini memahami perlembagaan UMNO itu sendiri? Sudahkah mereka membaca tafsir atau bertanya teman-teman, misalnya mereka yang mahir dalam bidang undang-undang tentang perkara 20.4 dalam perlembagaan UMNO misalnya. Jadi mereka perlu menjadi ahli yang peka supaya mereka tidak mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir luar maupun kelompok-kelompok teman yang barangkali mereka sebenarnya tidak berapa arif, yang kata kita boleh anggap ignorant tentang perlembagaan. Malah tak baca pun baca sepintas lalu tapi mereka tidak tafsirkan satu-satu. Jadi pandangan ini ialah pelbagai. Pandangan daripada musuh parti, pandangan daripada penyokong parti, pandangan yang penyokong yang dipecat digantung, ataupun pandangan daripada orang luar, pandangan mereka yang tidak ada parti, pandangan mereka yang mempunyai literasi politik yang tinggi, pandangan mereka yang kurang literasi politik yang tinggi. Jadi yang penting apapun, mereka perlu adanya satu pemahaman ataupun satu pencerahan kalangan mereka yang mempunyai pencerahan. Sebab itu saya kira mereka perlu meneliti sendiri, bertanya ataupun menonton misalnya yang selalu dibuat oleh Datuk Amir Hijaz ataupun Isham Jalil misalnya. Jadi ini memberikan penjelasan yang menyuruh tentang parti. Sudah tentu kalau mereka tak nak melihat pencerahan, makali di sisi itu mereka lihatlah daripada pandangan musuh parti. Jadi terpulang sudut manakah mereka pandang yang ingin mereka lihat. Tapi apapun, apabila mereka menonton, melihat sendiri, membaca, merujuk, tapi mereka perlu ada pandangan yang disaring, mereka perlu ada pandangan sendiri, mereka perlu membuat keputusan sendiri. Janganlah orang kata sekadar menyokong, tapi sebagai anak muda, sebagai orang awam, kita perlu memastikan kita ada kematangan sebelum kita nak membuat sesuatu pendirian tersebut. Termasuk apa yang kami perkatakan ini. Kita nilai balik, betulkah 20.4 perlembagaan parti? Kena rujuk.
Jadi di situlah kita nak melatih sama-sama budaya ilmu, literasi politik supaya masyarakat kita lebih jelik politik. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Dato' Awang. Jadi saya serahkan kepada Dato' Amir untuk menutup diskusi kita pada malam ini. Silakan Dato'. Terima kasih Haila, terima kasih Doktor, pencerahan yang terbaik, yang cukup murni. Saya merasakan sekarang ini masa untuk pimpinan di peringkat akar umbi. Maksud saya ketua-ketua bahagian, ketua-ketua penerangan bahagian. Inilah masanya mereka kena hadir berjumpa dengan ahli akar umbi menerangkan sejelas-jelasnya segala tomahan, segala naratif yang dibuat oleh mereka. Kena jelaskan persoalan apakah pertandingan presiden ini atas kehendak Datuk Seri Zahid. Saya membaca saya membaca ucapan dasar presiden. Tak ada pun mengatakan bahawa saya jangan ada pertandingan, tak ada. Yang kedua, tidak ada pun usul khusus untuk dibawa dalam perhimpunan. Itu adalah perbahasan dalam waktu perbahasan ucapan dasar presiden. 2. Yang ketiga, soal pemecatan. Keempat, soal penggantungan. Tetapi Haila, kamu buat apa pun pagi besok rakyat nak makan. Rakyat nak tahu apakah dengan keberadaan UMNO dalam kerajaan perpaduan yang dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menangani derita rakyat ini benar-benar dapat terlaksana. Sekarang ni dah tinggal lagi 49 hari. Kita menanti, rakyat nak menunggu. Yang paling penting, rakyat perlu disantuni. Politik bagi rakyat yang paling penting. Besok anak-anak saya nak makan, bayi saya ada susu, pekerjaan anak-anak muda ada, yang dekat universiti boleh meneruskan pengajiannya, dan mereka yang pencen dan sebagainya dapat pencen. Itu perkara pokok yang pertama, Haila. Itu yang saya nak mengulung, dan saya haraplah ketua-ketua penerangan mesti memberi penerangan dan mereka menjadi perwakilan itu hari. Apa dia orang buat? Sepatutnya balik daripada perhimpunan, adakan pertemuan dengan semua ahli UMNO peringkat akar umbi yang tak berpeluang hadir di Dewan Merdeka. Jelaskan, kita dah mesyuarat, PAU memutuskan 1, 2, 3, 4 perkara. Baru ahli jelas. Ini semua duk tunggu apa cerita. Balik daripada perwakilan kerana pegang best, dapat minum coffee house, dapat makan dengan menteri, dapat minum sana, minum sini, duduk hotel percuma. This is not UMNO. UMNO adalah tempat kita berbahas dan balik serahkan ataupun jelaskan pada ahli peringkat akar umbi. Ya, Haila, itu sajalah saya nak menggulungnya. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Dato' Amir dan Dr. Awang atas perkongsian dan kesediaan untuk menjadi panel kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada para penonton, apa yang boleh saya ringkaskan di sini adalah kita berharap, kita sama-sama berharap semoga UMNO terus teguh dalam perjuangan dan terus mengangkat martabat bangsa Melayu dan Bumi Putera sehingga ke akhirnya. Jadi terima kasih kepada para penonton kerana sudi menonton Kata Sumber pada malam ini. Jadi sebelum kita berpisah, kepada anda di rumah, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan follow Sumber Kini untuk dapatkan info-info terkini dan menarik. Jadi kepada anda semua, kita tinggalkan anda dengan ucapan terima kasih.